Khidmat penuh MRT di laluan Timur Barat tidak akan dapat dipulihkan esok. Malah tempoh beberapa hari mungkin diperlukan sebelum khidmat penuh dicapai. Demikian menurut penguasa pengangkutan darat LTA dan syarikat SMRT. Pihak berkuasa sedang berusaha untuk memulihkan khidmat kereta api di salah satu landasan antara stesen Jurong East dengan Buona Vista esok bagi menyediakan khidmat kereta api ulang-alik setiap 20 minit. Pihak berkuasa akan memberi satu kemas kini lewat hari ini mengenai sama ada langkah itu dapat dilaksanakan. Hari ini sekitar 516,000 penumpang dianggar terjejas dengan gangguan perjalanan MRT ini. Sementara semalam sekitar 358,000 penumpang terjejas menurut LTA dan SMRT. Semasa satu sidang media siang tadi, LTA dan SMRT berkongsi bahawa para jurutera bekerja sepanjang malam untuk menilai kerosakan yang berlaku. Antara kerosakan meluas yang mereka kesan termasuklah 34 keretakan di landasan sepanjang 1.6 km antara stesen Clementi dengan Dover. Sebuah komponen dipanggil kotak gadar atau axle box didapati jatuh ke atas landasan menyebabkan bahagian bawah gerabak tertanggal antara stesen Clementi dengan Dover. Ini kali pertama kerosakan seumpama ini berlaku pada kereta api SMRT. Juga rosak adalah 3 mesin yang digunakan untuk mengalihkan kereta api ke landasan-landasan berbeza. Para jurutera dan teknisyen SMRT sedang bekerja terus-menerus untuk menggantikan landasan dan peralatan lain yang rosak. Hari ini hujan lebat juga merumitkan lagi keadaan dengan kerja-kerja pemulihan terpaksa dihentikan selama lebih 4 jam hari ini. My team and I have worked hard throughout the night and we are doing our very best to recover train services safely on the affected stretch. The safety of our commuters and staff is our topmost priority. We continue to work closely with LTA to resolve this. Dalam video yang dimuat naik ke laman Facebooknya, Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata, ujian dan pemeriksaan perlu dijalankan demi memastikan keselamatan para penumpang sebelum khidmat penuh MRT boleh disambung semula. Encik Chee kini berada di Beijing di mana beliau akan menghadiri satu forum global. We will also look for ways to cushion and mitigate the impact on affected commuters on the ground. On behalf of the One Transport family, I would like to offer my sincere apologies to all our commuters for the disruption. Our workers are doing their best to safely restore train services as soon as possible. Pengumuman bahawa khidmat kereta api bagi sebahagian laluan Timur Barat akan terus digantung pasti mengecewakan para penumpang yang terjejas. Ini walaupun khidmat bas ulang-alik disediakan sebagai ganti di antara stesen Boon dengan Jurong East juga antara stesen Queenstown dengan Buona Vista. Jika ditinjau keadaan pagi tadi iaitu hari kedua khidmat MRT terjejas, banyak cabaran menanti penumpang yang bergantung kepada laluan hijau yang merentasi Singapura itu. Seawal 7 pagi, barisan penumpang yang beratur sudah mula menjalar sehingga 100 meter panjang bagi bas khidmat ulang-alik. Sebelum itu, mereka juga perlu meredah laluan yang agak panjang untuk sampai ke tempat tersebut. It's terrible. With my leg aching, I have to walk very long distance. It's terrible. I used to depart from my house at 6:30 in the morning. Now? And look what time now. It's 7:10. Keadaan menjadi bertambah buruk ekoran hujan lebat pada awal pagi. Pemandangan sebegini juga kelihatan di stesen-stesen lain yang terjejas. Contohnya di stesen Buona Vista. Hari kedua gangguan kepada khidmat MRT berlaku serentak dengan bermulanya peperiksaan tamat sekolah rendah PSLE. Menurut Lembaga Peperiksaan dan Penilaian Singapura SEAB, 5 pelajar tiba lewat akibat gangguan yang berlaku itu. Mereka bagaimanapun diberi masa yang mencukupi untuk mengambil kertas peperiksaan. Dengan berita bahawa gangguan khidmat MRT laluan Timur Barat bakal berlanjutan, para penumpang terus perlu melakukan pelbagai penyesuaian esok. Ini merupakan kali pertama sejak 2017 khidmat kereta api terjejas lebih daripada tempoh 24 jam.
Dalam satu perkembangan lain, SMRT menyatakan terdapat kesilapan protokol yang menyebabkan khidmat MRT laluan Circle terganggu minggu lalu. Gangguan pada 17 September itu berlaku hampir 2 jam dan terjejas sekali lagi pada keesokan harinya. SMRT menambah ia juga sedang menyiasat punca satu kebakaran yang berlaku pada 18 September. Berhubung kejadian pada 17 September, SMRT menyatakan pasukan penyengkaraan gagal mematuhi protokol standard, iaitu mereka menjalankan kerja pembetulan semasa waktu MRT beroperasi tanpa kelulusan yang sepatutnya. Kejadian berlaku apabila pemutus litar yang memantau keselamatan MRT mengalami masalah elektrik. Sewaktu menyelesaikannya, satu lagi pemutus litar menghadapi masalah. Gangguan pada 18 September pula berlangsung selama 15 minit apabila kebakaran berlaku di salah satu bilik sistem tenaga di depo Kim Chuan. SMRT menyatakan ia sedang bekerja rapat dengan pihak berkuasa pengangkutan untuk menyemak semula rekaan sistemnya. Pihak berkuasa di sini memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mencipta alat baru bagi mengesan dadah sintetik dengan lebih pantas lagi. Ini sedang bahan psikoaktif baru NPS pesat berkembang di seluruh dunia. We have just collected some urine specimen. Kit-kit seperti ini terus-menerus dikembangkan sedang situasi dadah sejagat menjadi semakin rumit sesuai peredaran masa. Kit-kit ujian dadah direka untuk mengesan produk tertentu yang kekal dalam tubuh seseorang selepas mengambil dadah terlarang. Buat masa ini, ujian air kencing boleh mengesan sekurang-kurangnya 200 jenis dadah berbeza. Namun, menurut seorang pakar, ini tidak mencukupi. Novel synthetic drugs are so novel, they are very, very new. So no test kits have been produced to specifically detect those. It takes up to 2 years to detect new synthetic drugs. For example, fentanyl was produced and the test kits for fentanyl only was commercially available after a few years. Setakat ini, kit-kit ujian yang terdapat di pasaran memang canggih dan serba boleh. Dengan hanya sampel air kencing, air liur atau rambut si pengambil dadah sudah cukup untuk mendapatkan hasil. Ia juga boleh mengesan cubaan untuk memalsukan dengan mengukur tahap keasidan, suhu dan ciri-ciri lain sampel tersebut. Pun begitu, kit-kit ini tidak berkesan jika seseorang itu mengambil dadah sintetik. Dadah yang dihasilkan di makmal memberi kesan yang sama seperti dadah biasa tetapi menimbulkan reaksi sampingan yang berbeza dalam tubuh si penagih serta tidak dapat dikesan. Dan apabila muncul satu dadah sintetik yang baharu, penghasilan kit ujian khusus untuknya boleh mengambil masa 2 tahun. Penghasilan dan pengedaran dadah NPS yang melonjak di rantau ini menjadi keprihatinan pihak berkuasa Singapura. Menurut Biro Narkotik Pusat atau CNB, ia sedang bekerja rapat dengan agensi-agensi forensik bagi cara yang baharu dan lebih pantas untuk mengesan NPS. Untuk mempercepatkan lagi proses, cabang teknologi Home Team sedang menciptakan satu alat AI untuk mengenal pasti kandungan kimia NPS yang belum diketahui. Dijanang oleh pembelajaran mesin, alat ini boleh meramal sekiranya struktur NPS yang tidak diketahui itu serupa dadah biasa. Pada akhirnya, CNB menekankan meskipun tindakan penguatkuasaan penting, pendidikan pencegahan memainkan peranan besar dalam melindungi rakyat Singapura daripada dadah.